Okay, kita dah habis chapter 2. Awak punya test chapter 1 dan chapter 2. 50 markah, 3 soalan kot. Ada 3 soalan. Baik, angle modulation. Kita daripada analog modulation kepada angle modulation. Ini adalah salah satu lagi type of modulation. Okay, bila bercakap berkenaan dengan angle modulation ni, dia adalah lebih kepada FM signal daripada FM signal. Sebelum ni kita tengok AM signal, analog modulation signal. Yang ni frequency modulation signal. So after this you should explain the concept of the angle modulation, describe the different among analog modulation scheme. Okay, describe the different among analog modulation scheme. FM modulation ni masih lagi dalam asasnya, masih dalam apa analog lah masih dalam analog. Cuma how it process the signal tu lain sikit. Okay, analyze amplitude modulated signal in the time and frequency domain. Analyze frequency modulated signal in the frequency domain. Kemudian describe phase modulation. Explain the need of pre-emphasis and de-emphasis with FM signal. Okay, ini pre-emphasis dengan de-emphasis ni ialah berlaku dekat pre-emphasis ni berlaku dekat transmission, transmitter, dan de-emphasis ni berlaku dekat receiver. Okay, bila sebut angle modulation, dia adalah terdiri daripada, kita akan tengok konten ni. Angle modulation ni terdiri daripada FM dengan PM, phase modulation dan juga phase phase modulation. Okay, basic principle dia untuk FM dia ada frequency deviation, modulation index, Bessel function, power analysis, kemudian ada bandwidth dia, ada Carson-Rowe, narrow band, wide band. Kemudian kita akan tengok bandingkan di antara AM dengan FM. Kan dekat part tu nanti kita akan tengok transceiver, receiver, kemudian dia punya noise. Noise ni melibatkan pre-emphasis dengan de-emphasis. Baik, bila sebut analog modulation, kita ada amplitude modulation, kita ada frequency modulation, kita ada phase modulation. Yang mana frequency modulation dan phase modulation ni kita panggil angle modulation. Awak dengar suara saya? Hello, awak dengar suara saya? Dengar, sir. Dengar, doktor. Ada siapa-siapa baru masuk ke tak ada? Okay, bila sebelum ni amplitude modulation ialah process of varying the instantaneous amplitude, okay? Varying the instantaneous amplitude of carrier signal, accordingly with the instantaneous amplitude of information signal. Accordingly we have sebab tu dia follow mana carrier signal punya amplitude tak berubah. Dia akan dia varying accordingly with the amplitude information signal. Okay, kemudian FM, the process of varying the instantaneous frequency. Dia akan dia punya parameter, main parameter dia ialah frequency of carrier signal, still carrier signal accordingly with the instantaneous amplitude of information signal. Dan pace ni dia akan dia akan varying instantaneous pace of the carrier signal. Okay, carrier signal awak tu memang ada pace. Dia memang sekali. Bila ada frekuensi dia ada phase. Phase dia start pada kosong, pi per 2, pi per 4 sampai 360 tu, itu phase dia. Okay. Angle modulation is often called as frequency and phase modulation ataupun FM and PM. Okay. Awak kena start tune kepala awak ialah modulation, amplitude modulation dengan angle modulation. Ada perbezaan situ. Dia sekarang apa-apa pun semua wording punya, technical wording. Awak akan bila orang sebut je, awak akan spontaneously aware alert atau tak alert dengan in any situation makna setiap wording tu. Okay. Because of its superior performance than AM, superior performance dia lebih better lah kan. Kebanyakan kita dengar radio pun kita akan pilih FM channel bukan AM channel. Because of its superior performance than AM, it is used extensively for commercial broadcasting, radio broadcasting, television sound transmission, two-way mobile radio,
two-way mobile radio, cellular radio, microwave and satellite communication system. Okay, bila dia cakap macam ni, kita punya phone sekarang ni, awak rasa dia di antara dua ni, FM dengan PM, awak rasa dia banyak guna ke yang mana? Kita punya telecommunication system sekarang kita ni. Okay, walaupun dia cakap kat sini FM is probably the most commonly used analog modulation technique, seeing application in everything from broadcasting to cordless phone, but PM is rarely used in an analog system but is common in digital communication. So di antara FM dengan PM, awak rasa mana yang lebih popular yang kita sedang gunakan untuk telecommunications ni, kita punya mobile phone kita sekarang? PM. PM kot sebab dia digital communication. Ya, sebab dia banyak pada digital. Kenapa dia banyak? Awak rasa kenapa PM? Kenapa PM? Sebab PM ni bila sebut berdasarkan pada perkataan tu sendiri, PM pace. Bila pace, dia boleh menepelitkan pace tu untuk dijadikan channel. Setiap pace, bila pace tu kata 1 degree, 2 degree, 3 degree, 4 degree, 5 degree tu, setiap pace tu boleh dimanipulkan untuk dijadikan channel signal, channel ataupun path, channel untuk signal tu dihantar. Okay, sebab tu nanti kita akan ada quadrature amplitude modulation, yang mana quadrature amplitude modulation tu base dia ialah PM. Okay, nanti kita akan tengok lah. Okay, pace sekarang ni bila user dah makin bertambah, dia perlukan banyak channel untuk signal tu lalu kan. So kalau dengan frekuensi, dia tak boleh code, dia tak boleh cater all the needed yang teknologi. Dengan FM ni dia punya, yelah, bila frekuensi, walaupun makin besar ke sebagainya, channel dia bertambah, tapi channel tu still limited untuk certain level. Dan kebanyakan researcher menggunakan pace modulation untuk manipulate dia punya pace tu sebagai channel untuk gunakan kepada all the user supaya user boleh berkomunikasi. Okay, kita forget about that. Kita tengok pada asas dia. Asas dia ialah you ada information signal kan, sinusoidal. Okay, katakanlah ini sinusoidal information signal awak ataupun kata suara awak lah kan, suara awak ke. Kemudian carrier signal macam biasa, sama macam modulation angle, amplitude modulation, yang mana dia constant amplitude dan dia punya circle ni bergantung pada frekuensi itself, kilohertz ke megahertz ke. Kalau megahertz makin rapat, kalau gigahertz makinlah rapatnya sampai tak nampak. Okay, you punya FM signal, yelah, dia akan melihat, you punya FM signal, inilah FM signal yang terhasil ya. Ini orang kata modulated FM signal. Modulated FM signal. Yang terhasil ni ialah dia akan melihat kepada bila dia start pada zero, bila zero, dia makin information signal ni, dia akan melihat kepada information signal ni. Dia tak melihat kepada carrier signal ni, dia melihat kepada perubahan tu, melihat pada information signal. So bila signal tu dekat peak, dia akan rapat. Apabila dia menurun, proses daripada peak menurun, dia akan mula start merenggang. Okay, daripada bawah, daripada menurun nak ke atas pun dia akan merenggang kepada rapat, dan bila dekat peak dia akan rapat, dan bila dia nak menurun dia akan renggang. Itu dia punya modulated FM signal. Okay, ni asasnya, asas. So mana yang rapat tu ialah kita considerkan sebagai frekuensi dia tinggi. Bermakna dia punya amplitude of this information signal ni sangat tinggi. So frekuensi dia akan tinggi, rapat. Alright. Okay, jap. Siapa yang nak masuk? Amira Syahidah tadi bukan dah ada ke? Amira Syahidah. Yes, sir. Okay, awak masuk. Kenapa? Lambat? Uh-uh. Okay, frequency modulation.
The frequency of the carrier wave is changed accordingly to the information signal. Ini samalah, ini dalam case angle modulation. Kalau amplitude, the amplitude of the carrier wave is changed accordingly to the information signal. Sama. And then waveform that are more spaced apart represent the value of the sine wave. Jadi yang ni penerangan kepada yang ni tadi. Okay. The waveform that are more spaced, bermakna yang merenggang-renggang ni mewakili apart represent the value of the sine wave. Value ni lembah masa dia menurun ni lah, lembah ni. The waveform that are close together represent the peak of the sine wave. Okay. And then phase modulation, untuk case phase modulation pula, pada information yang sama dan carrier signal yang sama, dia ni akan proses dia ialah terbalik. Case dia terbalik bila dia pada 0 degree ni, dia akan merapat sehingga pada bila nak mencecah ke nak peak ni, dia akan start merenggang. Okay, bila dekat peak tu dia dah merenggang lah. Kemudian dekat sini dia akan terus merenggang dan turun. Lepas tu dekat sini dia akan start mula merapat. Bermakna bila dia nak masuk balik, circle tu bila nak masuk balik dekat proses positif, daripada negatif kepada positif of information signal ni, dia akan start mula merapat balik sini. Okay, kat sini kat ujung ni. Sepatutnya dekat ujung ni lah. Okay, here the pace of the carrier wave is altered according to the information signal. Okay, diubah suai. Phase of the carrier wave is altered. Okay, diubah suai. Okay, waveform that are close together represent the sine wave transition from negative to positive. Okay. So yang ni sangat penting nota ni. Transition from negative to positive represent the wave close together. Okay, close together, rapat ni, negative to positive. So bila waveform that are more spaced apart represent the sine wave transition from positive to negative. So bermakna perbezaan dia ialah yang ni positif to negatif, negatif to positif, tapi dalam case ni ialah peak dan valley. Okay, peak sine wave dan valley sine wave. Yang ni ialah positif to negatif, negatif to positif. Itu beza. Awak nampak dia punya point kat situ, point perbezaan dia. Peak dan valley, positif dan negatif. Bermakna dia punya location dia, automatically awak nampak berbeza location. Dekat mana dia berubah. Okay. Yang ni kena hadam. Alright, supaya bila awak bersembang nanti dekat jadi engineer, orang bersembang pasal phase modulation dengan frequency modulation, terus dalam kepala awak macam mana dia punya perubahan, dan bila orang bersembang pasal teknikal, awak boleh tangkap apa dia. Okay. EM, FM dan PM waveform, can you spot the difference? Okay, the difference is kalau EM ni dia akan follow amplitude. Amplitude mana bila tinggi, modulated envelope tu akan ikut follow tinggi. Kalau yang negatif ni dia akan merendah. Okay, bila positif dia akan envelope tu tinggi, dia merendah. Mana kalau awak tengok pada positif side, yang bila positif tu tinggi dia akan meninggi, dan bila dia negatif ni bahagian meninggi dia akan rendah. Okay, FM dia akan tengok pada perubahan daripada peak akan tinggi, dan dia akan bila dia nak menurun ke valley dia akan start merenggang. And then bila dekat kawasan negatif dia dah merenggang lah, and then bila nak masuk balik daripada peak negatif ke valley dia akan start merapat. Okay, daripada merenggang, lepas tu dia nak pergi ke peak, kepada peak, perubahan pada peak dia akan start merapat, dan dekat peak ni baru dia merapat betul. Dalam kes pasal PM dia daripada positif ke negatif. Dia start daripada negatif ke positif. So sekarang benda ni dekat positif. Bila benda ni dekat positif, dia dah jadi merenggang. Tapi bila dia daripada positif nak ke negatif, dia akan start merapat. Dan benda tu berlaku dekat sorry. Daripada positif kepada negatif. Bermakna sekarang dekat negatif side, daripada negatif nak ke positif, dia akan start merapat. Bermakna daripada positif ke negatif, dia akan merenggang. Okay, kita tengok balik tadi. Daripada negatif ke positif. So dalam kes ini, ialah daripada positif ke negatif. So bila positif ke negatif,
dia akan merenggang. Positif ke negatif dia akan merenggang. Positif ke negatif dia akan merenggang, tapi daripada negatif ke positif dia akan merapat. Dan proses tu berterusan. Okay, boleh nampak different Boleh ke? Boleh ke? Ajmal, okey. Apa doktor? Tak, dia masalah dia kat sini tau. Apa ni, selalu bila minta lukis, student main sebat aja lukis. Kan? Dia tak tahu macam mana dia sebenarnya dia blur. Okey, perubahan tu. Main lukis je. Alright? Sebenarnya patutnya dia lukis macam ni lah bila dia suruh lukis. Nanti dia ada perkataan space and mark. Space tu ialah rapat dan mark tu ialah merenggang. So nanti daripada situ kita akan calculate cycle lah apa semua. Okay. Benda ni walaupun nampak simple, tapi sebenarnya kalau you tak hadam, it's not simple. Right. Kemudian ada orang nak masuk ke? Amirul Ashraf. Amirul Ashraf. Ada apa masalah lambat Awak call WhatsApp atau call kawan-kawan awak yang lain Pavitran, mana Pavitran? Ada Pavitran tak? Tak ada Okay. So angle modulation can explain mathematically as macam ni EC cos 2 pi FC campur theta. Ini ialah dia punya modulated. Is it modulated? No, it's not modulated. Modulated ke? Good. Tak ada dah. Okay, yang ni ialah angle modulation can be explained. Mana sekarang dia melibatkan frekuensi dan phase. Angle modulated. Ialah yang ni ialah modulated. Modulated punya mathematic punya expression. Okay, EC cos 2 pi FC campur theta. Bermakna direct Dia bukan macam AM, dia ada campur sana campur sini, yang ni direct. Tapi sebenarnya direct pun konsep dia sama je macam AM. Dia ada masuk signal, dia ada masuk modulating signal, dia ada ni carrier signal, campur together and then dia akan menghasilkan. Inilah modulated angle modulation. Okay, dia bukan FM modulation. Inilah angle modulation punya angle modulated wave. Kita panggil angle modulated wave, VT ni Okay, EC as a peak carrier amplitude, FC carrier frequency, instantaneous phase deviation. So theta T ni, apa yang dimasukkan dengan theta kurungan T ni? Dalam ODE ke apa awak yang faham? Ajmal, awak faham apa? Ajmal? Ya doktor. Awak pergi mana? Ada je. Ni, apa dia maksud theta dengan T kurungan bracket T ni, apa maksud dia? Apa maksud VT apa semua-semua ni? Apa maksud dalam ODE, apa maksud dia? Alamak, bela. Kan? Apa maksud bila ada perubahan dalam T? Dalam matematik apa maksud ni? Tak tahu doktor. Dia bukan ke maksud dia berubah mengikut masa. Perubahan dalam masa. Kan ke masa tu sentiasa berubah. Kita pun sekarang ni bergerak mengikut masa kan. Itulah maksud dia. Kadang-kadang awak dalam matematik ODE awak ambil X, katalah XT ataupun function kata ZX ke ZY ke apa kan. Okay, equation tu berubah mengikut fasa X dan ataupun fasa Y. Bila ada perubahan, dia berubah-ubah.
Signal ni sentiasa berubah. So theta t is a function of the modulating signal. So you akan dapat theta t yang berubah mengikut masa, sentiasa berubah. Sebab tu sinusoidal wave awak tu awak nampak macam dia berjalan. Dia bergerak. Dia sentiasa berubah. So adalah sama dengan f ni lah function kepada VMT. Okay. Yang mana VMT ialah EM sin 2 pi FM. Yang ni ialah awak punya modulating signal lagi kan. Modulating signal dalam AM pun sama. Is the modulating signal. Okay, dia berubah mengikut perubahan masa of the theta ni, yang mana function of VM ni adalah sama dengan modulating signal. Baik, the choice between FM and PM depends on which one is directly varied by the modulating signal. Which one is directly varied? Kalau dia untuk direct FM, varying the frequency of the constant amplitude carrier signal directly proportional to the amplitude of the modulating signal. Okay, kalau dia direct PM, bila dia varying the phase of the constant amplitude carrier signal directly proportional to the amplitude of the modulating signal. Bermakna sekarang, kalau elemen frekuensi tu yang dia varied the frequency tu, kita panggil yang tu ialah FM, direct FM. Okay, kalau dia varying the phase, baru kita panggil PM. Okay, whichever property is directly varied will cause the other property to vary as well. Ya, dia akan mana-mana pun dia pilih untuk varied, untuk varying, dia akan effect juga salah satu. Sebab yelah, kalau mengikut kepada equation ni, dia interrelated. Maksudnya kalau you dah varying dia, kalau sistem tu varying the frequency, dia akan sedikit effect juga kepada phase dia. Okay, ataupun kalau sistem tu varying the theta, ialah untuk adjust dengan modulating signal tu, tapi dia varying the theta element, dia akan sedikit mempengaruhi frekuensi. Okay, so FM ni instantaneous frequency of the carrier is varied from its reference value, rujukan value. Maknanya kalau modulating signal tu start dengan kosong, so dia akan start dengan kosong, bila dia kosong dia akan renggang, dan bila dia nak menaik ke peak dia akan merapat. Okay, kalau dalam case PM ni, kalau dia start dengan kosong macam tadi, dia akan merenggang sebab dia dah positif. Sebab kalau dia daripada negatif dia akan merapat, tapi dia dah kosong dia akan merenggang. So all this depends pada parameter dia, sama ada frekuensi ataupun phase angle. Okay, frekuensi carrier directly varied, phase carrier indirectly varied. Kalau phase carrier ni, kalau frekuensi carrier ni varyingkan, dia dipanggil directly varied, dan di sini phase carrier ni indirectly varied lah. So dalam itu proses tu terbalik untuk case PM. Okay, both must occur within wherever either form of angle modulation is performed. Both must occur. Okay, dan ni refer pada equation yang belakang tu, memang dia akan berlaku dia punya proses tu berlaku tak banyak sikit. Okay, so you ada yang ni, inilah contoh, antara lagi contoh bila proses berlaku. You ada carrier, and then katakanlah modulating signal tu start pada titik ni, pada T yang ni. So pada T kosong hingga pada sini dia tak ada signal. So apa jadi pada FM dan PM ialah dia akan follow the carrier. Dia akan follow carrier pada no signal. Kemudian bila dia start pada T sekian-sekian ni, dia start ada signal. So dia akan berubah mengikut proses. Kalau frekuensi, dia akan jadi macam ni. Dia akan merenggang dan akan pergi sampai ke peak ni, akan merapat. Dalam kes PM, dia akan merapat sebab daripada positif. Sepatutnya dia kurang rapat sini. Dia akan merapat dekat perubahan tu, daripada positif ke negatif kan. Bermakna sini ialah dia akan merapat dan hampir nak ke merenggang lah. Okay. Kalau yang ini kat sini kita boleh nampak proses daripada dia nak merenggang, nak merapat tu. Maknanya dia ambil daripada titik ni, kat kawasan ni, dia akan dah start dah nak merapat.
Okay, yang ni pun salah satu contoh you boleh tengok. Dan ini ialah parameter ataupun orang kata elemen ataupun property of the basic principle of the FM. Dia ada frequency deviation, dia ada modulation index juga macam AM, dan Bessel function ni ialah dia macam satu jadual kepada apa itu Bessel function. Nanti kita akan tengok power analysis. Yang ni pun power, dia mesti ada power. Okey, sekejap Okay, so awak nampak sekarang slide frequency deviation. Yang frequency deviation ni dia relatively displacement of the carrier frequency compared to the original carrier frequency. Displacement of the carrier frequency compared to the original carrier frequency. Okay, so you konsep dia ialah dia macam modulation AM, amplitude modulation. Konsep dia lebih kepada you ada information signal sini kan, dan perubahan daripada peak tu kepada peak, okay, peak positif kepada peak negatif. So bila berlaku proses daripada di tengah-tengah tu, dia menganggap kalau dia yang information signal ni awak menganggap sebagai dalam bentuk time domain time domain, dan bila dikonvertkan kepada frekuensi domain, dia akan jadi macam yang merah ni. Okay, so di tengah-tengah ni akan timbul carrier, dan di kanan tu ialah FC campur delta F dan FC tolak delta F. Delta F tu mewakili, kalau kita boleh anggap macam apa ni, FUSB ataupun FLSB, lower sideband dengan upper sideband dengan lower sideband kan, yang mana FC campur delta F ni adalah positif information signal, dan FC tolak negatif delta F ni adalah negatif information signal, negatif part itu ialah FC tolak dia kita tak panggil LSUB atau FUSB dah, tapi kita panggil positif part ataupun negatif part of the information signal ni. Boleh nampak? Syafiq, boleh nampak? Boleh sir. Awak boleh perasan apa? Yang lain-lain ni tak masuk lagi ke? Pavitra, Namin, Nuruddin ni semua tak masuk lagi? Awak boleh faham tak daripada slide ni? Nampak tak? Nampak. Awak memang nampak? Apa awak nampak? Macam kalau FC tu dia Tak akan dengar. Rapat sikit pada komputer. Tak dengar. Okey.
Test, hello. Okay. Okay. Cuba cakap. FC macam apa frekuensi apa live last band tu ditambah dengan perubahan frekuensi yang dekat apa punya amplitude tu. Kalau yang belah kanan, kalau belah kiri tu FC tolak dengan perubahan yang dekat bahagian bawah. Okay, so apa-apa pun kita base kepada information signal ni lah. Information signal ni yang membezakan dia adalah adakah itu bahagian positif of the sinusoidal ni atau adakah itu bahagian negatif sinusoidal tu. Okay, itu je kita boleh nampak daripada sini. Okay, kemudian FM is the process of changing carrier frequency, changing carrier by the modulating signal while the carrier amplitude remain constant. Kalau carrier punya amplitude tu zero, apa jadi? Kalau carrier frequency tu zero, apa jadi? Apa jadi? Tasha, apa jadi? Tasha, Yes, sir. apa jadi? Kalau carrier frequency amplitude dia zero. Apa jadi kalau carrier amplitude dia zero? Tak tahu. Dia tak jadi apa-apa lah. Dia tak ada apa. Dia tak ada benda lah. Tak ada signal pun. Tak ada berlaku apa-apa. Benda tu tak akan berlaku apa-apa. Kosong. Blank. Okay? Sebab dia tak ada carrier lah. Umpama tak ada carrier. Alright? As the modulating signal amplitude increases, modulating signal amplitude increases, the carrier frequency increases and vice versa. Maknanya dia akan follow. Carrier frequency ni punya amplitude akan follow modulating signal tu. Okay, kalau sama juga dalam case AM, amplitude modulation. So carrier akan follow modulating signal punya amplitude. So the amount of change, cuma bentuk dia yang bila modulated wave dia bentuk dia lain lah. Bukan envelope. So dalam the amount of change in carrier frequency, produced by the modulating signal, nampak? Produced by the modulating signal sebab dia follow kan. Dia kalau tak ada modulating signal, dia hanya is just a carrier frequency, nothing. It's just a carrier frequency, tak ada apa bila tak ada modulating signal. So bila ada modulating signal, dia akan follow modulating signal punya amplitude. It's measured in peak frequency deviation, in peak frequency delta F. Okay, so kalau bila patah balik ke belakang, awak punya delta F ni adalah mewakili peak positif ataupun peak negatif. Yang tu dimasukkan is measured in peak frequency deviation. Okay, sometimes frequency deviation can also be expressed as maximum carrier swing which is equal to 2 delta F. Kadang-kadang orang cuba cari berapa dia punya carrier swing. So mana untuk dapatkan carrier swing tu awak kena tengok pada peak positif dan peak negatif. So that's why dia kata 2 kali delta F. So the deviation is proportional to the amplitude of the modulating signal. The deviation is proportional. Okay, berkadar terus kepada amplitude of the modulating signal. Right? And then peak frequency can be calculated as delta F adalah sama dengan KFVM. VM ni adalah modulating signal punya modulating signal VM. Dan KF ni ialah deviation sensitivity. Ini orang kata pemalar KF ni. Dia panggil deviation sensitivity. So we can see that delta F directly proportional to the modulating signal amplitude. Okay. Deviation KF kita dapat delta F KF VM. And then deviation is a constant that shows the sensitivity of the frequency modulator. Kita dah dalam AM, amplitude modulation, kita ada dekat receiver kita ada sensitivity dan selectivity, betul tak? Okay, dalam case ni dekat
modulator ni dia ada satu parameter ataupun elemen sensitivity yang dipanggil deviation sensitivity. Okay, represent the input-output transfer of the modulator, relationship between input voltage and the resulting frequency shift. Okay, dia berdasarkan kepada parameter input voltage of the modulating signal Vm and the resulting frequency shift omega, delta omega. Omega Yang ni omega Apa panggil omega? Saya dah terlupa pula. Omega Yes, sir. Ya, rasanya omega tu, sir. Omega kan? Yang ni bersama dengan 2 pi f C lah patutnya kalau sini 2 pi f. Bukan, tak tahulah C ke tak. Okay, so you dapat KF ni adalah perubahan frekuensi tu 2 pi f. Okay, atau awak letak delta 2 pi f pun boleh juga sini. Ataupun perubahan delta ni bermaksud perubahan ni, it's not simply kata delta. Dalam awak punya ODE ada differentiate dengan kamilan dan pembezaan kan? Dipanggil apa? Differential dengan integral kan? Dalam differential ada tak awak guna simbol-simbol delta ni? Awak banyak guna simbol macam huruf D ke apa ke simbol? Mana simbol? Kan? Selalu awak guna simbol lain tapi delta ni awak pernah guna tak? Dalam ODE? Hello? Tanya pernah guna tak pernah guna pun tak boleh nak tu. Pernah guna tak? Pernah, sir. Ha? Syakir? Syakir ke Syafiq? Pernah, sir. Ha? Pernah? Kalau awak suara tak apa clear ni awak tulis je lah. Jangan hantar kat mesej ni. Pernah guna ke? Tak pernah guna? Okay, pernah dalam ODE. Apa maksud dia? Apa maksud delta ni dalam ODE? Ha? Cuba tulis. Apa maksud dia? The change of. Okay? Bila maksud the change of tu, ialah setiap perubahan yang berlaku, walaupun kecil, dia sebenarnya nak mewakili perubahan yang berlaku, the change of, perubahan yang berlaku walaupun kecil. Walaupun kecil, sebabnya daripada perubahan berlaku yang kecil nantilah dia akan kira untuk dapatkan perubahan yang besar. So mana dia tak ada, bila yang besar tu dia tak ada lagi lah perubahan. Dan in totalnya ialah dapat, mana dia cari kawasan. Okay, dalam differential, dalam buku nota awak, sure dia pecah-pecahkan. Katalah satu muka surat nota muka kertas putih, untuk mencari keluasan nota tu, awak kena dapatkan satu kawasan kecil dulu. Awak akan differentiatekan kawasan kecil itu sebelum awak integralkan di seluruh hasil jawapan kepada yang kawasan kecil itu untuk dapatkan keseluruhan dia. Betul tak? Betul tak? Betul tak? Contohnya macam awak nak tahu panjang tali. Okey, awak akan dividekan that tali kepada beberapa bahagian dan awak akan kira satu bahagian daripada tali itu sebagai differential, dan bila awak nak dapat keseluruhan tali, awak akan integralkan result daripada awak punya differential tu. Bahawa akan awak dapat perubahan tali integral pula daripada, katalah panjang tali itu berapa meter. Okey, so awak buat ambil daripada kosong, integration of integral kosong sampai 5 meter, katalah panjang tali 5 meter. So awak dapat keseluruhan meter tu, itu dia punya fungsi differential dengan integral. Okay, dalam kes ni dia akan buatkan differential dulu kan, omega per Vm. Macam awak dy per dx per dy kan, dx per dy lah, dy per dz lah, apalah. Dalam kes ni ialah omega per Vm, voltage radiation per second per dengan V. Okay, atau in hertz per volts.
hertz ni ialah atau or in hertz atau verb, yang ni ialah dalam bentuk 2 pi per second. So ataupun dengan lain perkataan, awak akan dapat KF adalah sambungan delta perubahan pada frekuensi dengan berkadar terus atau mengikut kepada perubahan voltage. Itu maksud dia. So in short, it show how well the modulator works. Okay. Yeah. Okay, so kita sambung so frequency modulation. Dalam frequency modulation pun dia ada modulation index, ada M. So the ratio of the frequency deviation to the modulating frequency is known as the modulation index, unitless. So awak dapat tadi KF, awak dapat delta F adalah sama dengan KFVM kan. So daripada situ awak akan dapat KF VM yang mana radiation per volt bahagi dengan omega M. Yang ni ialah, so kalau dua-dua ni awak nampak ialah semuanya related kepada modulating signal, bukan pada carrier. Or KF can also be expressed in hertz, so M is M sama dengan KFVM per FM. Kalau dia dalam frekuensi, dia akan libat pada frekuensi, kalau relate pada frekuensi ataupun kepada 2 pi F ni tadi. So dengan lain perkataan, delta F sama dengan, since delta F sama dengan KFVM, so M sama dengan delta F per FM. Kan, awak gantikan dalam ni delta F per FM. Alright, boleh boleh. And then so awak dapat modulation index sama dengan delta F per FM. So percent modulation, you dapat percent modulation sama dengan delta F per actual bagi dengan max. Bermakna actual ni ialah yang digunakan. Max ni ialah yang boleh supply. Okay, yang ni max. Yang ni actual yang digunakan dan yang ni ialah yang kita supply dia. In most communication system using FM, maximum limit are put on both the frequency duration and the modulating frequency. So you ada katakanlah you ada spektrum, kalau ikut pada amplitude modulation AM, dia start dengan FC campur atau tolak FM. Tapi dalam frekuensi modulation dia ada banyak spike. Selain daripada yang belah kanan tu ada second spike, third spike, fourth spike. Okay. Bermakna di carrier ni, carrier ada satu tapi belah side band dia ada banyak. Kiri dan kanan dia ada banyak. So dia ada jadi FM, FC campur tolak 2, FM, FC campur tolak N, FM. Sampailah berapa banyak dia punya side band tu. Okay. Contoh macam ni, determine the modulation index for FM signal with modulation frequency is 10 kHz deviated by plus minus 10 kHz. Okay, saya nak tanya awak, apa formula yang dipakai ni? Dia dah bagi answer, apa formula yang dipakai sini? Amirul, Asrul Arif. Apa formula dia? Amirul, apa dia? Amirul? Mana Amirul? Saya doktor. Apa dia?
Apa dia? Apa dia equation yang kita boleh guna kat situ? Question. Equation dekat ni, contoh ni. Sekejap eh. Hello? Apa dia? Apa dia equationnya? Tak sure lah doktor. Tak sure. Takkan awak tak nampak apa benda ni? Okey, daripada sini apa yang ada? Daripada soalan ni. Awak dengar dah tadi? Dengar tapi tak fokus sangat. Sekarang fokuslah balik. Apa dia? Okay. Apa yang ada kat sini? Apa elemen yang ada sini? Ada Basanta, you boleh tolong dia? Amirul, tengok apa dia sebenarnya? Basanta. Hello Basanta. Mana pergi Basanta ni? Fatihah. Oh Fatihah. Saya doktor. Okey, apa dia? Apa yang you nampak situ? Frekuensi delta F bahagi FM. Apa dia? Delta F bahagi FM. Delta F Frekuensi. bagi dengan FM. Delta F bagi dengan FM. Okey, awak ambil formula mana? Awak ambil yang ni kan? Ya. Okey. So bermakna delta F tu adalah sama dengan plus minus 10 kHz dan FM awak ialah 10 kHz. So you akan dapat 1. Mana M awak adalah nilai dia 1. So the total frequency change 10 kHz kali 2 is called the carrier swing. Mana yang carrier swing ni adalah sama dengan apa? Formula dia. Fatihah. Oh Fatihah. Ya saya. So apa carrier swing ni, apa formula dia? Tadi awal-awal tadi ada cerita carrier swing, apa dia? Tak sure saya. Cari balik apa ni, cari balik apa dia? Cari balik. Cari balik. Bandwidth ke je? Bandwidth. Carrier swing. Apa dia? Dua delta F je. 2 delta F. So Kali 2 untuk deviated frekuensi tu. 10 kHz kali 2. berapa dapat? 20 kHz. 20 kHz. Okey, betul. Okey.
So you akan dapat sekejap sekejap. Okay, so dah, okay, yang tu lah tadi dia punya formula dia. Okay, yang ni apa? A cell phone transmitter has maximum frequency deviation of 12 kHz. Calculate the modulation that if they operate at the maximum deviation with a voice frequency 300 Hz dengan 250. Dapat tak 40 dengan jawapan dia 48. Cari apa guna? Formula apa guna? Cari, semua cari. Semua cari. Prakash. Prakash. Oh Prakash. Mana hilang dah Prakash? Prakash. Prakash. Yes doktor. Sorry doktor, line saya problem sikit. Okay, so macam mana? Cuba you dah guna formula apa? You nak guna formula apa untuk example ni? Apa formula you nak pakai? Apa dia pakai? Dia punya formula? Aiman Syazani? Aiman? Aiman Syazani? Apa dia punya formula you nak pakai ni? Aiman Syazani?
Hello? Mana Aiman Syazani? Aiman Syazani mana? Aiman Syazani mana? Ada ke dalam ni? Tak ada pun. Aiman? Dia tulis mic dia problem. Ha? Hello, mana Aiman? Kira tak datang lah ni. Masuk lepas tu belah. Dekat line apa? Mic dia problem sir. Dah bagi tahulah dalam mesej. Mana dia? Dia dah tulis sir. Oh, okay. So apa formula awak nak pakai? Just kalau type pun bagi tahu dalam type. Apa formula yang awak nak pakai? Ni direct to the point je. Macam mana? Siapa boleh bantu dia? Wahai Muhammad Imran. Wahai Muhammad Imran? Ya, Doktor. Apa yang dapat jawapan dia? Macam mana cara awak nak selesaikan masalah ni? Macam mana awak dapat jawapan ni? Tak dapat, Doktor. Ha? Dah tekan lah, orang kata tak dapat pun jawapan 40. Apa dia? Tak dapat jawapan 40. Tak dapat jawapan 40? Mana awak punya solution awak salah lah. Awak Salah. buat macam mana? Tak tahu lah, saya masukkan yang modulation index punya formula tu. Dah, yang ni apa? Sekarang apa yang awak dapat tahu? Apa yang awak tahu kat sini? Kena cari modulation index punya tu. Tu apa? Yelah, apa formula dia? Oh, saya tengok yang belakang ni. Yang KF, radian bagi voltan. So maknanya awak bagi berapa? Cak. Ha? Berapa bagi apa bahagi apa? Tahu saya tekan 300 bagi 12 lah. Tapi tak dapat lah. 300 bagi 12? Memanglah tak dapat. Salah formula, Doktor. Lah, salah formula. Sekejap. Siapa yang dapat? Yang lain siapa dapat? 12 kilo bagi 300 sir. 12 Kilo bagi bagi 300. Siapa yang cakap ni? Siapa cakap ni? Syakir sir. Okay, so yang dapat 40. Yang 4.8 ni pun dapat. Nah, sama je. 12 K bagi 2500. Okay, so maknanya awak masa tengah kita dalam kelas ni, awak buat tak reti je. Okay, yang lain-lain yang mana tak dapat tu, awak tak fokus pun. Mentang-mentang lah online, awak buat tak indah je kan. Alright, kemudian remember sidebands. It's a product of any modulation. Okay, semua pun ada sideband. So angle modulation FM PM produce more bandwidth compared to amplitude modulation. Okay, compared to AM. Angle modulation produce more bandwidth compared to amplitude modulation. Bandwidth of an FM signal is usually much wider than that of an AM signal with the same modulating signal. Okay, dengan modulating signal yang sama, bandwidth untuk FM dengan FM, bandwidth untuk FM lebih besar berbanding dengan AM. Sebab kenapa? Sebab dia ada banyak, dia akan create banyak sidebands. Okay, dalam AM dia hanya ada satu sideband, kiri dan kanan. Tapi dalam FM dia ada banyak di kiri dan banyak di kanan. Mana yang kalau belah kanan tu ada 5, belah kiri pun ada 5. Dia mirror, mirror. Infinite number of pair of upper and lower sideband generate. Okay, infinite number. So this is the different features of angle modulation. More sideband means more immune to noise. Okay, ini point penting. Bila ada sideband banyak, dia akan lebih immune. Lebih immune ni bahasa Melayu apa? Immune to noise. Okay, dia lebih kalis kepada noise. Alright. Sekejap.
Okay, kemudian sidebands and modulation index. So FM produce pairs of sidebands spaced from the carrier in multiple of the modulating frequency. Okay, pairs of sideband. So banyaklah dia punya pasangan dia. Space from the carrier in the multiple of the modulating signal. So the number of significant pairs of sideband determined by modulation index. The number of significant pair. Pair ada berapa banyak pair ni adalah bergantung pada nilai modulation index. And then the modulation index in the FM signal is ratio of the frequency deviation. FM signal is ratio of the frequency deviation yang mana M sama dengan delta F per O can also be written FD. FD ini adalah FD adalah salah satu dia punya simbol FD selain daripada delta F dia juga FD to the modulating frequency. And then ini contoh ini contoh ialah significant sideband. So yang ni katakanlah M, nilai M yang mana sebenarnya nilai M ni kita boleh refer kepada yang ni, table ni. Inilah Bessel function of the. Bermakna yang sekarang semua nampak Bessel function ni ke? Nampak ke? Nampak je. Hello, okay. You punya nilai, bila you dapat nilai modulation index pada sebelah kiri sekali, okay, pada sebelah kiri sekali, kemudian you akan dapat carrier. Ni ialah carrier. Bermakna ini ialah carrier. Inilah carrier dan dia punya amplitude. Ni dia punya amplitude nilai amplitude dia. Katalah M adalah sama dengan 1. Bila M sama dengan 1, you ada sideband, 3 sideband. Bermakna ada 3 pair of sideband. Dalam kes example tadi, okay, awak ingat dia ada 3 pair. 3 pair ni. Bila ada 3 pair yang belah kanan, yang bertiga pair, bermakna dia ada kanan 3. Bermakna yang ni, contoh ni menunjukkan bahawa M dia adalah sama dengan 1. Bila ada 3 belah kanan dan 3 belah kiri yang mana amplitude dia adalah sama. Amplitude dia lah 0.44, 0.11, 0.02 kan. Ini adalah dia punya amplitude. So awak patah balik kat belakang ni. You nampak 0.04, 0.11 dan 0.019 ataupun 0.02. Okay. Dan frekuensi awak ialah FC campur FM, FC campur 2 FM, FC campur 3 FM. Yang betul yang belah kiri pun terbalik. Okay, so di perbezaan di antara AM dengan FM ialah dari segi sideband. Okay, cara kiraan untuk frekuensi setiap spike ni adalah sama macam AM. Sama ada 4 campur atau tolak of the frekuensi tu. Okay, kalau yang dekat bawah ni, dia ada berapa banyak sideband? Okay, awak tengok dia ada berapa banyak sideband sini. You ada carrier tengah-tengah ni, tapi amplitude of this carrier rendah je. Berbanding dengan sideband boleh jadi tinggi. Jadi jenis sideband ialah 2, 4, 6, 8. Kalau awak pergi tengok balik dekat Bessel function table, apabila sideband dia 8, carilah sideband dia 8 berapa? 2, 4, 6, 8. So M dia adalah sama dengan 5. Dekat sini dia ada carrier dia negatif lah, positif lah Dalam kes ni awak boleh lukis dua-dua. Sama ada awak nak lukis positif ke negatif ke, tetapi mesti 0.18. Untuk carrier lah, untuk carrier ni. Dia punya ni lah 0.18 dan yang lain-lain tu follow dia punya amplitude. Alright, inilah bila sebut sideband. Okay, when a modulating signal is a single sine wave, the FM equation adalah sama dengan ni, single sine wave. Single sine wave bukan multiple. Bila kata single hanya ada satu signal FM. So dia punya equation adalah sama dengan ni. Yang tadi, yang awal-awal awak nampak tadi, ini ialah angle modulation tau. Ini ialah angle modulation. Tetapi bila dia pergi kepada frequency modulation, angle tu sebab ada PM, ada FM campur PM. Tapi dalam case frequency modulation, dia hanya ada yang ni, frequency modulation. So yang ni ialah carrier dan yang ni ialah dia punya modulating signal. Okay, carrier
Frekuensi carrier campur dengan modulating signal. Yang mana M ni adalah delta F per FM. You boleh juga tulis macam ni. Okay. To expand the equation into complete FM equation including its element is difficult. Thus, Bessel function is used to solve the problem. Kan, kalau you nak expand equation ni, dia quite banyaklah kerja dia. Okay, so dia akan guna Bessel function. Bessel function tadi yang saya tunjuk tadi lah. Dia akan gunakan Bessel function tu untuk menyelesaikan perkiraan, calculation on the FM equation. Okay, so kita sampai sini dulu. Alright, sebab dia ada yang ni dia menerangkan macam mana fungsi equation ni dalam bila dikembangkan dalam bentuk trigo dan sebagainya, and then macam mana dia dapat n sama dengan even dan n sama dengan odd. Yang n even dan n odd ni lah yang memainkan peranannya kepada pembentukan nilai ni. Nilai-nilai ni semua dalam Bessel function. Okay. Inilah finally dia akan dapat equation macam ni lah, yang mana dia mewakili yang mula-mula sekali as a carrier band dan minus ECJ1 ni dapat sideband 1, yang mana N adalah bila N tu adalah even, dia akan pergi kepada positif. Bila dia N tu adalah odd positif ke even positif? Event ni negatif kan? Event ni negatif ke odd negatif? Haiza? Genap. Bila genap positif. Bila odd ni negatif. Bila ganjil dia negatif. Okey, kalau event genap, dia adalah positif. So mana bila dekat sini dia refer balik, bila dia positif, dia akan jadi genap lah. Genap. Bila dia negatif, dia akan jadi ganjil. Okey. So yang ni ialah derivation sampai kepada pembentukan kepada Bessel function. So you punya Bessel function tu ialah dalam bentuk ni. That's why the first one, the carrier ni ialah J kosong. Awak boleh buat nota, ni carrier is J kosong. Sebab sini dia akan J ialah carrier component. J1 ialah first set of a side frequency displaced from the carrier. And then J2 is second set, Jn ialah n set. Mana awak ni J kosong, ni ada J1, J2, J3, J4, J5 dan sebagainya. Dia punya side. Okay. And then kalau kita bentuk dalam bentuk gelombang ataupun frekuensi punya ni, kita akan nampak macam ni lah. J kosong dia punya frekuensi dia punya gelombang dia macam ni, J1 gelombang dia macam ni, J2, J3 dan sebagainya. Okay. Kemudian kita akan guna Bessel function ni dengan dia punya exercise. Right. So tapi kita akan berhenti di sini dulu. Dan kita akan sambung, make sure kita kalau boleh chapter 3 tu habis sebelum break, semester break. Right? Okay, ada apa-apa soalan? Ada apa-apa soalan? Okay, kalau tak ada apa-apa kita berhenti kat sini. Terima kasih. Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat pagi. Saya nak nota ni boleh? Nota ni tak upload lagi ya. Okey, nanti saya upload nota ni PEE 1G and attach document apa dia? Chapter 3 part 1 part 2. Okey, saya dah upload sana. Ada apa-apa lagi? Doktor. Ha. Nak tanya. Ha. Yang kehadiran macam mana? Kehadiran, okey. Awak dah masuk tadi ya? Amirul. Siapa lagi yang dah masuk tapi tak ada ni Afiq Zahin tak ada
Amirul Asrul Arif. Okey, dah saya dah attend dah. Lagi siapa? Amin Nuruddin ada? Tak ada. Pabitran? Tak ada. Hafiz Zahin? Tak ada. Lagi siapa? Berapa ramai ni? Zaki 1, 2, 3. Zaki dengan Zikri pun tak ada. 6 orang. 6 orang tak ada. 6 orang tak ada. 24, 22 campur 6, 28. Banyak. Mana lagi yang lain dah keluar? Dah keluar? Ada orang dah keluar? Ada tadi orang aku. Okay, so kita berhentikan dekat sini. Prepare untuk test 27/4, 10 malam. 10 atau 10.30 malam macam tu lah. Okay, terima kasih. Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat pagi. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Terima kasih doktor. Terima kasih.